Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bab 1 fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey, untuk makluman awak, pada bab ini kita akan ada 11 bahagian dan ini ialah bahagian yang pertama. Jadi kita terus kepada bahagian yang pertama, iaitu mengenal pasti dan menerangkan ciri-ciri ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Dia berada pada standard pembelajaran 1.1.1 dan ia berada pada buku teks muka surat 2. Jadi jom kita terus kepada tahukah anda. Okey, apabila anda bermain permainan Call of Duty COD, bukan Cash on Delivery, selepas melontar bom, satu gerakan melengkung akan terhasil dari perjalanan bom itu bermula dari tangan hinggalah tiba ke tempat yang dituju. Jadi tengok sekali lagi. Okey, ini bom dari tangan melengkung, bam, terus kena enemy, terus kena musuh. Jadi kita tengok sekali lagi dengan tracing pergerakan melengkung. Okey, kita tengok sekali lagi. Okey, nampak? Bam. Okey, daripada sini kita boleh modelkan dia dengan paksi X, paksi Y dan juga garisan melengkung itu kita panggil ia bentuk parabola. Bentuk melengkung ini kita panggil dia bentuk parabola. Jadi itu setakat pengetahuan awak. Okey, jadi kita terus kepada ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah ialah ungkapan yang kuasa tertinggi pemboleh ubahnya ialah 2. Jadi kita tengok bentuk satu ungkapan kuadratik ialah AX kuasa 2 tambah BX tambah C dengan keadaan A, B dan C ialah pemalar dan A tidak sama dengan sifar. Okey, sebab apa A tidak sama dengan sifar? Tengok, jika A ni sifar didarabkan dengan X kuasa 2, dia dah jadi sifar di sini. Yang tinggal hanyalah BX tambah C. Dia sudah tidak menepati syarat sini. Sebab kuasa tertinggi pemboleh ubahnya 2, dah tak ada kat sini, hanya ada 1. Dan juga BX tambah C ini ialah ungkapan linear. Okay, dan X ialah pemboleh ubah. X ialah pemboleh ubah. Next, kita terus pergi kepada contoh. Tentukan sama ada setiap ungkapan berikut merupakan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah atau bukan. Jika bukan, berikan justifikasi anda. Jadi terus pada soalan A, B dan C. 2x kuasa 2 tambah 5. 2x kuasa 2 tambah 5 ialah ya. Ia adalah ungkapan kuadratik. Kuasa tertingginya ialah 2. Okey, kita tengok B. Bukan, kuasa tertinggi pemboleh ubah ialah 3. Tengok sini, X kuasa 3. Kita tak tengok ni yang selepas-lepasnya ni sebab kita tengok kuasa tertinggi saja untuk soalan B. Okey, C. Pun bukan, terdapat 2 pemboleh ubah dalam ungkapan ini. Dia tanya dalam satu pemboleh ubah sahaja. Di sini dia dah ada 2 pemboleh ubah iaitu X dan Y. Jadi ia bukan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey, pergi kepada soalan D, 1/2 M kuasa 2. Tengok kuasa dia kuasa 2. Jadi dia adalah ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. E. Bukan, terdapat kuasa yang nilainya negatif sebab dia per ini. Per X kuasa 2 kita dah belajar semasa tingkatan 3 dia adalah mempunyai indeks negatif. Jadi apabila kita naikkan atas dia akan jadi X kuasa negatif 2. Kita panggil ini indeks negatif, bukan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Dan F. Bukan juga kerana terdapat kuasa yang bukan nombor bulat bagi pemboleh ubahnya. Jadi ini X kuasa 1/2. Ini betul kuasa 2 tetapi yang ini kuasa 1/2 yang merupakan bukan nombor bulat. Jadi ia bukan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey, terus kita tengok apakah A, B dan C dalam ungkapan kuadratik itu. Okey, ini yang tadi bentuk A ungkapan kuadratik AX kuasa 2 tambah BX tambah C dengan keadaan ABC ialah pemalar dan A tidak sama dengan kosong. Di mana A itu ialah perkali bagi X kuasa 2, B ialah
perkali bagi X dan C ialah pemalas. C ni nombor saja-saja saja. Dan A ni adalah nombor lah. Nombor, B ni pun suatu nombor. Okey, jadi kita tengok bentuk dia AX kuasa 2 perkali bagi X kuasa 2 iaitu nilai A. BX iaitu B adalah perkali bagi X dan C adalah pemalas iaitu suatu nombor. Okey, kita terus kepada praktiskan diri 1.1a. Soalan nombor 2. Menentukan nilai ABC bagi setiap ungkapan kuadratik yang berikut. Jadi kita tengok di sini 2x kuasa 2 tolak 5x tambah 1. Kita cari apakah nilai A. Jadi nilai A adalah perkali bagi x kuasa 2 ini. Kita tengok sini 2. Jadi nilai A adalah sama dengan 2. B adalah perkali bagi x iaitu sini negatif 5 negatif 5. Bukan 5 saja, kita ambil sekali dengan negatif ni sebab bentuk dia tambah. Jadi yang ini tolak, jadi dia adalah negatif 5. Dan C adalah nombor saja-saja iaitu positif 1, 1 lah. Itu untuk soalan A. Soalan B pula. Sama, di depan X kuasa 2 ada apa? Tak nampak apa-apa kan? Tetapi dia ada iaitu nilai dia adalah 1. Perkali bagi X kuasa 2 ini adalah 1. B ada negatif 2 perkali bagi X, negatif 2. C tak ada di sini, maksudnya dia adalah sifar. Okey, sama case dengan C tapi berbeza sedikit. A adalah 2. Senang kita nampak yang ada kuasa 2. Kita tengok sini adalah nombor sahaja, bukan ada X. Jadi ini adalah nilai C. 1 ini adalah nilai C. Jadi C. Dan B tak ada di sini, dia adalah sifar. Okay, terus pada soalan D. Negatif 1/2 P kuasa 2 tambah 4P. Sama case. Kuasa 2 di sini. Jadi A adalah negatif 1/2. B adalah positif 4. Tulis 4 saja. Dan C tak ada di sini. Dia adalah sifar. Okey. C pula. C pula kita tengok. A adalah 1. Bukan. Kita tengok yang kuasa 2. Walaupun dia tak duduk di hadapan. Kita tengok. Apa pun boleh ubah yang kuasa 2. Tak semestinya nilai A itu duduk betul-betul kat sini. Kita tengok betul-betul sini. A adalah negatif 2. B yang merupakan perkali bagi X iaitu negatif 1. Bukan negatif saja, bukan sifar. Sebab dia ada ni. Dia ada. Tetapi dia sebab nilai dia 1, kita tak tulis 1 itu. Tapi nilai dia adalah negatif 1 dan C adalah sini positif 1. Okey, F yang ini 4. A-nya adalah 4. Dah tak ada apa. Jadi kedua-dua nilai B dan C ialah sifar. Okey, next. H kuasa 2 tambah 3/2H tolak 4. Sama saja. H yang ini tak ada apa-apa depan. Bukan tak ada apa-apa. Dia ada. Tetapi nilai dia ialah 1. B 3/2. Nilai dia positif, jadi kita terus 3/2 dan C adalah negatif 4. H, A 1/3. Yang ini adalah nilai C, iaitu negatif 2 dan B tak ada, jadi ialah sifar. Okey, I kita kena kembangkan dahulu sebab dia ada kurungan di sini. Kita kembangkan dulu dalam bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Mesti berada pada bentuk am untuk kita kenal pasti nilai A, B dan C. Jadi kita kembangkan 2R darab R, kita dapat 2R kuasa 2. 2R darab negatif 3, kita dapat tolak 6R. Jadi barulah kita boleh kenal pasti nilai A, B dan C. Jadi A di sini 2, B negatif 6 dan C ialah sifar. Jadi itu adalah ciri-ciri ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Dan jangan lupa untuk ke bahagian yang kedua pada di sini. Di sini. Di sini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan share jika video yang saya hasilkan ini bermanfaat.